الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Sidang penonton, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang memberi salam. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Marilah kita sama-sama manjat syukur pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar syukur di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutamanya nikmat istiqamah di dalam amalan. Itu satu nikmat yang cukup besar, itu satu pertolongan yang cukup besar apabila Allah tolong kita untuk istiqamah di dalam amalan. Amalan apa? Amalan menuntut ilmu, kerana bermulanya amalan itu mestilah dengan kefahaman. Tanpa kefahaman, tiadalah ertinya beramal. Jadi, dimulai amal itu mestilah dengan amalan menuntut ilmu. Amalan apa Ustaz nak buat ni? Kata para ulama', kata Imam Syafi'i rahimahullah, selepas ibadah fardu, contoh ibadah solat ataupun ibadah yang utama itu tiang, amalan apa yang kita buat? Itulah menuntut ilmu. Atau sebelum melakukan semua ibadah yang utama itu adalah menuntut ilmu. Ilmu tentang apa? Sudah pasti ilmu yang memantapkan tentang keimanan. Sebab itu kajian kita dalam pengajian online Hakikat Kehidupan ini bersandarkan kepada tauhid dan tasawuf. Tauhid dan tasawuf. Kita nak kaji kehidupan. Kita nak kaji kehidupan kita agar benar-benar selari dengan kehendak agama. Yang mana agama bermula dengan iman. Jadi kita nak mantapkan kefahaman kita terhadap kehidupan melalui jalan-jalan keilmuan bersandarkan kebenaran. Hari ini banyak kekeliruan, kecelaruan, bagaimana kita menyikapi akan erti sebuah kehidupan. Kecelaruan, kekeliruan. Kalau kita rungkai satu persatu, banyakkah timbul. Terutama yang topik yang kita akan sambung pada malam yang penuh barakah ni, iaitu hakikat ujian dan masalah ataupun hakikat ujian dan musibah. Banyak perkara tanpa kita sedar dalam kehidupan ini, kita tidak bina dengan kefahaman sebenarnya. Rupanya kita belum hidup dengan kefahaman sebenar. Kita mungkin beramal di sudut syariat perbuatan itu nampak amalan Islam. Tapi bila mari pada kehidupan yang melibatkan kepada kepercayaan, keyakinan, seakan-akan kita masih ada gangguan-gangguan yang mana menyebabkan amalan-amalan yang kita lakukan seharian, terutamanya amalan-amalan dituntut dalam agama, itu tidak mendapat kenikmatan yang sepenuhnya. Kerana apa sedang jemaah mata Allah SWT? Kerana ada gangguan di dalam kehidupan. Jadi sebab itu kita nak merungkai gangguan-gangguan tersebut ataupun persoalan-persoalan, kekeliruan-kekeliruan yang wujud dalam kehidupan ini agar kita tidak lagi hidup dalam keraguan. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Kan? Jadi misteri yang wujud ini kerana sikap kita sendiri yang menjauhi ilmu. Kita yang menjauhkan daripada ilmu. Kita ingat kita dah ada ilmu dah. Ilmu perbuatan mungkin kita faham, kita buat dah. Tapi ilmu yang melibatkan kefahaman. Ilmu yang melibatkan kefahaman tentang kehidupan. Rupanya dalam kehidupan ini banyak kefahaman yang tanpa sedar masuk menyelinap. Atau dipanggil perang saraf, doktrin. Perang saraf yang dilancarkan ketika
perang salib dulu suatu ketika dahulu oleh Pope. Mengatakan waktu peperangan yang pertama Islam menang. Peperangan kedua Allah takdirkan Islam, tentera Islam kalah. Kerana Pope waktu itu perang salib yang pertama mereka ambil pengajaran, mereka kata apa? Jangan lawan orang Islam dengan kekuatan. Jadi kekuatan tenaga, jangan bangkitkan kekuatan mereka dengan cabar agama mereka. Tapi mereka buat kajian, mereka kata apa? Lawan mereka dengan menjauhkan mereka dengan kefahaman agama. Maka mereka lancarkan perang saraf. Perang saraf ni yang masuk kat fikiran-fikiran kita ni. Masuk menyelinap dalam pemikiran kita yang dipanggilkan era pemikiran globalisasi. Era pemikiran globalisasi. Konon nak global sangatlah, nak moden sangatlah, tetapi mundur ke belakang. Mundur, habis kita. Pemikiran yang telah dijarah, ditarah. Menyebab pemikiran kita rupanya kolot dan jumut. Sebab apa? Pemikiran yang bersandarkan kepada kebendaan. Pemikiran yang berorientasikan kebendaan itu pemikiran yang penuh dengan jumut. Apa jumut? Yang keras. Yang tidak boleh berkembang. Dan ini sangat ditegah dalam agama sebab pemikiran ini bukan untuk berfikir tentang kebendaan. Pemikiran yang Allah bagi, akal fikiran ini digunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Yang mana apabila melihat kekuasaan Allah, sepatutnya hidup kita makin maju, makin hebat, makin menguasai peradaban dunia. Ini telah terbukti. Dan telah terbukti Islam menguasai peradaban dunia kerana pemikiran mereka, pemikiran umat-umat Islam yang sebenar, yang tulen itu bebas daripada ancaman virus pemikiran yang merosakkan. Hari ini banyak pemikiran yang rosak masuk dalam menyelim dalam ni menjadi doktrin. Memang dia tak akan ganggu kepada keimanan, tapi dia ganggu pada pemikiran. Pemikiran mewujudkan keraguan. Keraguan itu akan mengganggu keimanan. Kalau dia tak ada konsep ataupun kefahaman iman yang sebenar, maka terganggulah iman dia. Sebagai contoh, saya dah upload ataupun saya update tentang di wall. Tentang saya cerita tentang wanita dan harta. Oh, ada setengah itu marah. Rasa macam terkesan, tercabar. Seakan-akan seperti satu perkara yang pelik. Apabila kita kaitkan bahawa ada pahaman-pahaman songsang yang menyelinap masuk dalam pemikiran wanita-wanita hari ini yang beranggapan bahawa harta itu satu kepentingan dalam hidup mereka. Dan ini sebenarnya bukan saja wanita. Dia melanda umat Islam di akhir zaman. Umat Islam di zaman dilanda dengan fitnah harta. Dan ini dah terbukti. Nabi SAW sabda, Inna likulli umatin fitnah. Wa fitnah umati al-mal. Fitnah umatku harta. Sebab tu saya akan banyak bagi satu provokasi, kontroversi tentang harta. Nak tengok. Bahasa mudah menjongkit atau tidak? Tersentak atau tidak? Tersentap atau tidak? Dan saya yakin Ustaz tak berapa nak faham apa yang Ustaz tulis. Tak apa, bukan untuk faham dengan akal semata-mata. Dia kena faham dengan hati. Puan Sheila Hussein. Apa yang tak faham tu? Tak faham yang mana? Tak faham yang saya tulis tu. Kan saya kata saya tulis apa? Saya tulis orang perempuan bagi alasan. Yang mana nak cari harta ni bagi alasan lah. Sebab hukum asal perempuan pegang harta tu harus. Tak ada kewajipan perempuan pegang harta. Balik kalau kita berbalah, kalau kita pening, balik pada Quran dan Sunnah. Yang pegang harta ni siapa sepatutnya? Lelaki kan? Tak ada kewajipan tak? Cuma jumpa lelaki-lelaki yang tak bertanggungjawab, lelaki-lelaki yang membiarkan isterinya pegang harta, rasa macam selesa dengan wanita berharta, itu masalah lain. Ni saya cerita. Kemudian wanita ni pun faham satu perkara. Saya tulis, saya cakap apa? Saya cakap. Perempuan selalu cakap, tak nak menyusahkan suami, Ustaz. Tak nak terminta-minta dengan suami, Ustaz. Dan saya tak nak susah sebab suami. Kalau suami susah, saya tak nak susah turut susah. Biar saya ada harta juga. Kalau suami susah, suami je lah susah. Dan itu saya counter balik. Saya bagi tahu kalau tak nak susahkan suami, bukan dengan harta, tetapi jadilah isteri solehah. Ini kalau lelaki yang faham agama lah. Kalau lelaki tak faham agama, 2 kali 5 juga. Sama je. Sebab istilah susahkan suami itu adalah di akhirat sana. Wanita akan ditanya. Orang lelaki itu pemimpin. Kullu ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu akan ditanya akan pimpinan kamu. Itu maksud dia. Sibuk tak nak menyusahkan suami kat dunia. Konon-konon tak nak menyusahkan dengan suami cari harta. Tak apalah bang, biar saya ada harta. Lala sekali, di akhirat sana, nuntut pada suami balik. Sebab apa? Kenapa abang biarkan saya dengan harta?
Kenapa abang biarkan saya terfitnah dengan harta? Pula. Ini yang kita tak nak. Itu maksud saya. Saya tulis panjang lebar. Tak nak susahkan suami dekat dunia. Konon-kononnya, tiba-tiba dekat neraka, dekat akhirat sana, tarik suami masuk neraka. Kenapa? Fitnah. Perempuan ni adalah fitnah. Bubuh harta kat perempuan. 2 kali fitnah. Double barrel dia panggil. Double, triple. Faham? Tu masuk dia nak tolong suami. Tolonglah. Siapa kata marah. Nak tolong dan nak jadi orang kata penderma sedekah yang terhebat. Sedekah. Dan orang pula faham. Ingat sedekah dengan harta je. Wanita rasa macam tak ada value. Tak ada nilai kalau tak dapat tolong suami dengan duit. Siapa kata? Siapa kata? Ni pahaman mana ni? Pahaman-pahaman. Bertanggungjawablah orang perempuan yang doktrin, kempen perempuan suruh ada duit. Ni tanggungjawab orang perempuan yang tengok ni. Saya cakap tak kisahlah, nak marah-marah lah. Jadi, bertanggungjawab. Bertanggungjawablah. Kalau sekiranya kempen anda semua menyebabkan orientasi pemikiran wanita akhir zaman kena ada harta. Bertanggungjawablah. Sebab Allah tak suruh tu. Allah tak suruh perempuan ada harta. Malah makam harta asalnya itu adalah untuk menguruskan keperluan atau kewajipan. Kewajipan harta tu nafkah. Kena faham baik-baik. Harta tu bermula dengan nafkah. Kalau tak ada nafkah, tak ada harta. Tak payah cari harta, tak apa. Tapi kerana ada tuntutan kewajipan kat situ, apa kewajipan? Nafkah wajib. Zakat wajib. Maka barulah datangnya harta. Bukan tiba-tiba cerita pasal harta. Lelaki, perempuan ada 1 juta pun, dia tak wajib bayar zakat. Zakat fitrah tak ada. Wajib bayar zakat pendapatan kenalah. Ni zakat fitrah. Tetap suami yang gaji katalah RM1,000. Isteri gaji 100 juta. Tetap yang menanggung suami. Mana ada isteri pergi bayar zakat fitrah. Tergedik-gedik pergi. Dia kata apa? Saya nak bayar zakat. Kenapa? Saya yang tanggung suami. Imam kata, kamu ni demam ke makan pay kuda? Katanya, balik. Kamu kalau duit 100 juta pun, yang bayar zakat fitrah tetap suami kamu walaupun gaji suami kamu itu RM1,000. Jadi kena faham. Itu maksud dia. Kalau dah terbeli tu, gunakanlah untuk kebaikan Puan Haidah. Sebab tu janganlah duk fikir nak beli harta. Kalau tak ada pahala padanya, jangan sibuk kerja. Orang perempuan dah cukup berpahala dah dengan berbuat baik dengan suaminya, dengan memberikan khidmat. Tapi sebab mentaliti kan, tu saya balik dengan mentaliti dijarah, ditarah oleh materialistik, orientalis, kapitalis. Nak pegang duit, peganglah. Apa masalahnya? Lepas tu dikaitkan dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha itu daripada ada harta, licin, tak berharta. Ini tidak takut tak ada harta orang perempuan. Takut sangat tak ada harta. Atau mabuk daun ketum. Ya Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Jadi wanita-wanita yang berharta, berhati-hatilah. Itu maksud saya. Berhati-hatilah. Nak menanggung suami. Ingat hakikatnya suami juga yang menanggung isteri itu nanti. Yang menjawab nanti suami. Sebab tu suami kena faham agama. Jangan ingat isteri boleh bayar semua perkara, isteri dah boleh conquer semua perkara. Tak boleh. Dia tetap tidak boleh terlepas daripada tanggungjawab untuk menanggung dosa isteri. Nampak? Suami kena fahamlah. Suami kena faham. Suami-suami akhir zaman kena bangkit. Bangkitlah. Perjuangkan balik kedudukan suami sebagai suami. Walaupun akhir zaman ini harta itu menjadi perkara yang disebut merata-rata, tetapi suami tetap menjadi pemimpin. Rijal qawwamuna 'alan nisa. Saya bagi contoh macam orang nak buat rumah lah. Pergi bandaraya ataupun pergi majlis bandaraya. Yang nak buat rumah ni dia jutawan, banyak duit. Tapi majlis bandaraya kata saya tak luluskan. Saya tak izinkan tuan buat rumah di sini. Walaupun dia banyak duit, tetapi kelulusan tertakluk kepada MBSA sebagai contoh. Tu dia. Selagi MBSA kata tak boleh, tak dapat urusan, tak dapatlah walaupun duit dia.
Patutnya suami kena gitu. Walaupun dua isteri. Jangan biarkan sangat bermaharaja lela. Ya? Berat tanggung tu Ustaz. Benar. Berat tanggung dia. Sebab itulah lelaki kena risau benda ni. Berat nak tanggung dia lah. Nak tanggung isteri pula tu. Nak kena tanggung pula penggunaan harta isteri tu. Isteri duk meniaga, duk guna mata-rata tu. Ingat tak ditanya ke? Allah tanya suami tu. Tahu kamu tak isteri kamu tu berbuat mesyuarat tingkap? Kamu tahu tak perangai dia, harta dia dapat mana? Kamu jaga tak isteri kamu tu? Sekarang ni dia cinta dunia. Hubbud dunia. Allah tanya. Oh ya ke? Mana saya tahu itu duit isteri saya. Habis tu kalau duit isteri kamu, kamu tak nak cakap. Oh saya takut sebab nanti kan suami isteri marah. Dia potong allowance saya. Macam mana pula suami-suami? Tetap kena perhatikan. Walaupun itu duit dia. Macam anak-anak lah. Walaupun anak-anak ada harta, tapi salah guna, salah laku anak-anak, wajib ditegur oleh seorang ibu. Terutama anak lelaki. Kalau anak lelaki tu nampak macam tak betul dia penggunaan ni, tegur. Itu maksud dia. Bukan bangkit super ring. Itu bukan bangkit itu. Itu hangit Tuan Abdul Wafi. Ya. Kum fa'anzir. Bangkit. Kum fa'anzir. Warabbaka fakabbir. Ya. Jadi sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Ya, inilah kata akhir zaman suami pun bangga isteri ada kejayaan hebat. Benar Tuan Rusma. Mentaliti ni mentaliti orientalis. Kapitalis. Akhir zaman ni. Jadi suami-suami jangan senang-senang, jangan duk seronok sangat. Ada isteri saya ada duit sendiri, jangan seronok sangat. Nanti kan kena tanya kan. Dahlah nak tanya isteri tu satu hal. Harta isteri itu satu hal. Nanti dalam tajuk harta dan wanita, saya akan huraikan lebih detail. Ada hadis-hadis yang berkaitan tentang fitnah wanita dan harta. Nabi bagi amaran. Tidak aku tinggalkan selepas aku ini fitnah yang besar. Itu wanita. Kemudian diselangi dengan harta. Allahu Akbar. Combo pack datang. Dua fitnah ni kadang-kadang kita terbabas. Terbabas orang lelaki, tumbang, hilang taring. Dulu jadi singa, lepas kahwin jadi kucing. Tak maaf cakap. Ya, Puan Haida. Bukan, betul. Kumpul kita kena ada kefahaman. Orang beriman dia kena ada pegangan yang jelas tentang harta ni ya. Bukan kumpul saja-saja, bukan takut miskin akan datang, apatah lagi tajuk yang kita bincang malam ni menanamkan keyakinan yang sebenar. Benar Ustazah Janita Harun. Inilah sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW mengembalikan perbincangan kebenaran. Akhir zaman. Benar Ustaz Musris, Ustaz Muhammad. Jangan jadikan suami hanya sekadar mencari sesuap nasi di dunia, tapi jadikanlah suami untuk melayani kehendak dan karina isteri untuk berjaya di akhirat. Benar. Suami yang sebenar itu memastikan isterinya menjadi bidadari syurga. Bidadari syurga itu tak bawa harta. Ingat, bidadari syurga itu tak bawa harta. Habis hartanya. Siapa? Itulah Ummahatil Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ustaz, kalau itu kena ada harta lah nak jadi macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tengok harta juga dia ni. Geram dengan gedang tu. Dia kurang ke harta juga. Kita nampakkan amalan dia. Jadi sedekah bukan semestinya harta saja. Sedekah itu adalah setiap kebaikan itu sedekah, Nabi kata. Setiap kebaikan itu sedekah. Bayangkan wahai para isteri, berapa banyak kebaikan yang dia buat di rumahnya ataupun dia sebagai khidmat sebagai isteri. Subhanallah. Subhanallah. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Taring dah tumpul. Kesian kucing. Jadi kucing, kesian Tuan Raja Sarijat. Kucing juga yang dimangsa ya. Tapi sebenarnya kucing pun tidak, harimau pun tidak, binatang pun tidak. Sebab manusia ni, kalau dia tidak perform sebagai manusia, kalau dia tak perform menjadi hamba Allah yang hebat, Allah kata, ulaikal an'am balhum adol. Jangan perasan nak samakan dengan binatang. Sebenarnya lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillah min zalik. Lebih rendah. Binatang pun tak nak mengaku kaum. Ada satu kenyataan orang perempuan tu dia kata apa? Jangan jadi binatang peliharaan. Suami bela isteri ni macam binatang. Allahu Akbar.
Saya nak kata, yang dikata tu dia kata kat diri sendiri tu. Sebenarnya dia tak layak nak samakan binatang sebab dia lebih teruk daripada binatang. Nampak? Dia lebih rendah daripada binatang. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Benar. Orang beriman itu pegangan je pada keyakinan. Benar Ustaz. Duk pusing-pusing juga dia pergi kat cinta dunia juga. Nah? Dia pergi kat cinta dunia juga. Itulah dia cabaran kita. Cabaran kita. Ya, contoh tu kucing. Tapi sebenarnya lebih teruk daripada binatang. Tak layak manusia yang tidak perform sebagai manusia itu disamakan binatang. Sebab tak boleh sama. Binatang tak mengaku. Dia bukan geng aku katanya. Aku bertasbih kepada Allah. Binatang seluruhnya bertasbih kepada Allah. Kenal Allah. Manusia yang ada akal, yang ada iman, yang ada hati. Tak kenal Allah. Allahu Akbar. Binatang tak nak mengaku. Sebab tu Allah kata, Ulaikal an'am balhum adal. Surah Al-A'raf 179. Mereka lebih teruk daripada binatang. Ibarat binatang malah lebih teruk. Allah kata dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Allah jadikan manusia ini sebaik-baik kejadian bila dia dengan Allah. Tapi bila dia berpaling daripada Allah, dia akan jadi serendah-rendah kejadian. Nampak? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jangan jadi isteri degil. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Tapi kalau tak nak kerja, macam mana pula Ustaz? Dah tak nak kerja, kerjakanlah. Saya dah tulis dah, Puan Bidadari Amir. Kalau suami yang tak kerja, tanggunglah dia. Dia nak lari pada tanggungjawab, dia dapat dosa, dia menjawab. Isteri-isteri yang baik hati ni, yang solehah ni, pergilah dia bekerja. Tapi jangan kerja dengan tak puas hati. Duk kerja masih tak puas hati tu, duk fikir lelaki yang tak berfungsi kat rumah tu. Kalau bekerja masih tak puas hati, patutnya bini, patut suami aku kerja, patut suami aku kerja ni. Dia marah ni. Sia-sia dia penat lelah isteri tu. Baik duk rumah, dua-dua buat tak reti. Tunggu masa mati, habis cerita. Kalau sekiranya suami tu tak kerja, dia akan tanggung dosa. Setiap orang akan menanggung dosa apa perbuatan dia buat. Dia nak lepas lari pada tanggungjawab. Dia kena jawab dengan Allah. Isteri ni ada sedar sikit lah. Ustaz, kalau dia tak kerja, saya nak tolong Ustaz. Rela hati kamu nak tolong? Saya rela hati Ustaz. Silakan rela hati. Silakan. Nak tengok dia punya rela sampai bila. Dia punya rela tu nanti ngungkit juga ujungnya. Sebab tugas bukan isteri. Bukan tugas isteri. Tugas lelaki yang memegang tugas harta pun ngungkit juga akhirnya. Duk rasa terbeban juga. Ini kan yang bukan tugas. Isteri tidak ditugaskan mencari nafkah. Beza ya. Beza orang yang bekerja kerana expertise. Memang Allah takdirkan isteri ni orang yang expert. Kalau tak ada dia tak bergerak negara. Contoh. Kalau tak ada dia tak boleh bedah. Kalau tak ada dia memang tak ngajar. Contoh. Tapi kalau setakat boleh replace siapa-siapa, setakat penceramah ni ramai lagi yang penceramah contoh. Kalau setakat nak ini ramai lagi boleh replace, maka tak payahlah nak beria sangat. Betul kan niat tu? Kerja tu sebab apa? Kalau sekadar nak cari harta, hati-hati. Hati-hati. Kalau sekadar cari harta, patutnya cari redanya. Kan? Ya, dah isteri suami tak kerja, sayalah kerja Ustaz. Sayalah kerja. Kerjalah, apa masalahnya? Lepas tu ambil duit tu sedekah. Bang, saya balik dah bang ni. Saya dah buat dah semua bang. Saya bayarkan bil, saya bayarkan kereta rumah, saya bayar semua perkara. Dengan abang-abang punya khairat kematian pun saya bayar. Bagi je tagline sikit. Semua dah saya siapkan dah. Untuk abang semua senang nanti. Kalau abang mati nanti senang semua perkara. Kan? Jawab dengan hati yang lapang. Yang balik, marah. Saya yang kena buat. Asyik saya. Abang tahu betul? Kalau macam itulah perangai, hentikanlah tak payah kerja. Sebab apa? Sia-sia je. Tak ada pahala. Sebab tu saya cakap. Sebab bukan tugas isteri. Bila bukan tugas isteri, kalau dia buat nanti, saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Satu masa dia akan pecah nanti. Pecah jantung hati dia. Pum, pecah. Sebab tak tertahan menanggung tanggungjawab yang sepatut bukan dia. Tapi kalau dia ada iman, silakan. Itu maksud dia.
Jadi iman kan? Silakan, orang ada iman. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Ya, binatang bertasbih pada Allah, Ustaz, benar. Dalam surah Al-Hashr, saya baca yang menjadikan mukadimah setiap mana-mana kuliah, saya baca. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih semua di langit dan di bumi. Semua binatang, tak terkecuali, semua ciptaan, tak terkecuali. Melainkan minal jinnati wan nas. Jin dan manusia yang tidak taat kepada Allah SWT, berpaling dia daripada Allah. Nah, susah nak jaga ikhlas, banyak ujiannya. Ya, mahal kan ganjaran ikhlas. Kalau senang bukan ikhlas, kalau senang namanya malas. Kalau senang itu malas, kalau susah itu ikhlas. Allah senang je Ustaz ikhlas ni, itu malas. Kalau senang-senang dia, itu malas. Kalau susah, itu ikhlas. Makin susah, makin ikhlas. Makin susah, makin ikhlas sebenarnya. Nak tahu keikhlasan, tengok kadar kesusahan dia. Ya Allah, susahnya isteri taat dengan suami. Itu ada can nak ikhlas tu. Tapi kalau ambil mudah je, siap. Itu malas panggil. Kata guru saya bagi tahu nak senang, Farid, kau kena cari susah. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ikhlas itu high class. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung muka surat 53. Muka surat 53 dan untuk kitab edisi lama muka surat 41. Baik, alhamdulillah sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Nah, ya, makin susah makin ikhlas. Itulah dia punya tagline dia. Baik, mari kita lihat paparan di skrin dulu. Kita tengok, saya mirrorkan dulu nota kita, insya-Allah. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, kita tengok. Mari kita lihat. 53. Selagi kita masih takut pada sesuatu selain Allah, kita akan terus diuji dan diuji dengan ketakutan yang kita itu. Baik, selagi kita masih takut pada sesuatu selain Allah, kita akan terus diuji dan diuji dengan ketakutan kita itu. Baik, semalam kita dah rungkaikan, kita dah lihat bagaimana kaitannya surah Al-Baqarah 155 dengan cabang atau pecahan ujian. Kalau Allah mulakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Takut, khauf. Dan iman, ujian itu berkenaan dengan keimanan. Ketakutan itu berkenaan dengan keimanan. Ketakutan yang bagaimana Ustaz? Ketakutan yang tersembunyi. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi hanya dengan iman, nak hilangkan ketakutan ini, hanya dengan iman. Hanya dengan iman saja dapat menghilangkan ketakutan kepada selain Allah. Isu takut-takut ni tidak boleh dihilangkan dengan kebenaran. Tidak akan boleh. Contoh Allah uji takut lapar. Lapar ni, kalau kita simpan makanan banyak pun tak selesai masalah juga. Takut lapar ni, ataupun takut tak cukup makan. Bukan takut lapar yang kita kemarau ataupun sampai kita tak boleh makan tu. Alhamdulillah, Malaysia ni subhanallah. Alhamdulillah, terlebih makan. Ada negara-negara yang memang Allah uji sampai tak ada makanan, kemarau semua. Tapi nak bagi tahunya, walaupun kita simpan makanan banyak macam mana pun, tetap takut habis. Jadi cara nak hilangkan ketakutan itu, beralihlah kepada rezeki. Iman. Allah kata, iman hakikatnya, kalau kita masih takut dengan kebenaran atau keadaan itu, takut yang bersifat tersembunyi tadi, takut tak ada makan. Nanti kalau tak ada makan kan macam mana ni? Sebagai contoh, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Ada orang kata, iyalah kena ada duit. Nanti kan payah, kita kena usahalah. Ni, pahaman yang bercelaru. Yang ada gangguan keimanan.
Gangguan tu. Sebab apa? Sebab dia tak faham tentang usaha itu tiada daya, tiada kuasa. Dia nampak usaha itu berkuasa. Itu gangguan. Jadi apa yang berlaku? Dia kata kena ada lah. Lepas tu saya jawab balik. Cuba kita renung balik bab makan. Siapa yang kat sini doa besok nak makan apa? Ada tak? Ada tak? Ada tak setakat hari ni doa preparation besok nak makan apa? Ada siapa boleh kongsikan? Dalam tak doa nak makan apa pun makanan bazir-bazir. Ada besok dah kita prepare dah ni. Besok list makanan. Ada. Ada siapa tak yang buat list untuk makan besok? Ada ustaz jadual nak makan kat kantin. Itu cerita lain. Itu menu. Ini yang kita kat rumah ni. Ada doa lepas solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, besok aku nak makan lencop. Ya Allah, aku nak makan spaghetti. Ya Allah. Ya Allah, aku nak makan nasi ayam. Ayah doa atau imam doa. Sekali makmum kata, Tok Imam, dah lama tak makan ikan steam. Imam cakap, baik. Doa balik, Ya Allah. Makmum belakang nak makan ikan steam, Ya Allah. Makmum sebelah cakap, lama tak makan kambing golek. Pula, doa tambah lagi, Ya Allah. Makmum belakang nak makan kambing golek. Dah macam ambil order kat restoran pula. Mana ada doa nak minta list makanan. Tapi Allah bagi makan berlebih-lebih. Itu maknanya apa? Allah jamin. Tak ada kita fikir pun dalam fikiran kita ni nak makan apa besok. Allahu Akbar. Tapi dalam tak ada fikir tu, lembu, kambing tu kalau dihitungkan berapa puluh ekor kita telan dah. Ketam tu, tak tahu berapa jenis ketam ada perut ni. Kalau ikan tu, kalau diukur ikan berapa tan, tak tahulah berapa tan masuk dalam perut kita. Kalau ayam tu, tak tahulah berapa ratus ribu ekor ayam dalam perut kita ni. Daripada celik sampai sekarang ni. Dalam tak ada kita doa tu. Ada? Cuba renung. Mana ada? Tak ada lagi imam buat kerja gila nak doa makan besok. Tak ada. Tak ada. Jadi makna begitulah dengan kehidupan kita akan datang. Janganlah kita risaukan perkara yang kita tak mampu nak uruskan. Kita tak mampu nak uruskan hari esok. Sebab itulah ada Maliki Yaumiddin. Sebab itulah ada Maliki Yaumiddin. Itulah penting ada iman. Tetapi, sidang penonton sedang mata Allah SWT. Sekiranya tidak dibahaskan dengan keimanan, maka masih tetap dia takut selain Allah. Allahu Akbar. Masih takut dia akan Allah. Selagi mana ada ketakutan itu, maka selagi itulah dia akan takut selain Allah. Dan hanya yang kenal Allah saja yang benar-benar takut kepada Allah. Yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah ada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu barulah cerita bagaimana nak memahami ilmu. Dalam surah Al-Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu adalah panggil orang yang alim. Orang yang alim al-ulama itu adalah orang yang khaufullah, akhafullah. Orang yang takut pada Allah adalah orang yang yakin, yang kenal Allah. Nak kena zah dengan Tok Imam, tahu tak apa? Atau kerja gila Tok Imam kata aku nak doa satu-satu, kamu nak makan apa? Kalau belakang tu makmum kena 1000 orang. Pening Tok Imam. Jenuh nak ambil order. AJK habis kena submit. Buat nota. Tulis satu-satu nak makan apa. Benar Tuan Haji Mak Muda. Pentingnya ada iman. Di sini kita akan nampak peranan iman dalam kehidupan. Sebelum ni kita ingat iman tu nyanyi je. Iman adalah mutiara. Nyanyi je tahu. Iman adalah mutiara. Duduk faham iman mutiara kan. Tontonlah lagu Rehan tu Iman Mutiara. Hari ni kita akan faham bagaimana peranan iman dalam menangkis ataupun menghancurkan fahaman-fahaman yang bercanggah daripada kebenaran. Iman, kerja iman lah. Yang akan merungkai kembali satu persatu doktrin-doktrin ataupun falsafah-falsafah yang menjadi falsampah. Falsafah-falsafah yang menjadi falsampah untuk dihapuskan. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT.
Maka di sini kaedahnya adalah dengan kita kembali kepada tujuan ujian yang kedua. Yang pertama kita dah sentuh semalam, ujian untuk menguji keimanan. Kita dah sentuh panjang lebar, kita murojaah sikitlah. Apa itu ujian? Tentang melihat tahap keimanan seseorang itu. Apa maksud ujian tahap melihat tahap keimanan seseorang itu? Dia begini. Mari kita lihat. Sebelum kita pergi kepada pentafsiran tentang hujah ataupun syarah ujian itu untuk melihat sifat kekuasaan Allah SWT. Ini saya mohon kepada yang menonton sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Jangan berganjak, jangan beralih. Siapa yang dah dengar, jangan keluar, jangan log out. Sebab bila saya sentuh tentang melihat kuasa Allah dengan baik-baik. Sekarang penin. Sekarang ada salah faham, penin. Dan ini penting sebab solusi untuk keluar daripada ujian itu adalah dengan melihat kuasa Allah. Bukan sebut, melihat. Mesti mampu nampak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puan Umari. Itulah fal sampah. Itu dia. Baik. Jadi perhati baik-baik, ujian itu adalah untuk melihat kuasa Allah. Ini solusi ni. Sebelum saya masuk kepada perbahasan ujian adalah melihat kuasa Allah, mari kita buat murojaah sikit tentang ujian menyatakan keimanan. Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Mari kita lihat. Bagaimana yang dikatakan ujian itu menyatakan keimanan. Khair. Baik. Baik. Boleh. Okey. Alhamdulillah. Baik, cuba lihat di paparan dan skrin itu. Cuba lihat. Dan ini nota kita semalam. Bila kata ujian itu Allah berikan dalam dua ataupun pecahan. Yang pertama, syariatun. Syariatun. Inilah syariat. Okey. Apa makna syariat? Syariat ni yang nampak. Yang nampak depan mata. Jadi, untuk menguji seseorang itu, Allah tak akan uji dengan benda yang tak nampak. Allah akan uji dengan benda yang nampak. Lepas tu syariat itu akan menguji hakikat. Syariat akan menguji hakikat. Sebab tu tetap akan pergi pada syariat. Sebab tu tidak boleh pisah syariat. Jangan duk kata, saya dah tak perlu syariat dah Ustaz. Saya tak perlu kahwin, saya tak perlu isteri, saya tak perlu anak, saya tak perlu harta. Atau, bahasa orang Perak kata, atau, macam mana kamu nak diuji? Macam mana nak tahu kamu ni level mana? Kalau tak ada syariat. Sebab tu kok mana kena ada perbincangan syariat juga. Nampak? Benar Ustazah. Ustazah Janita. Dia kena duduk terjun pada syariat juga. Baik. Semalam kita sentuh tentang ju', yakni lapar. Kemudian tentang wa naqsi minal amwal, harta. Kemudian sentuh tentang wal anfus siwas samara, jiwa dan hasil tanaman. Bagaimana yang dikatakan keadaan iman? Yang dikatakan keadaan iman itu adalah apabila kita lihat pada ju', lapar. Apa kaitan lapar dengan iman Ustaz? Di sinilah kita nak lihat sejauh mana dia faham tentang siapa yang bagi makan. Siapa yang bagi makan? Allah. Mudahnya jawab Ustaz, siapa yang bagi makan? Allah. Mudah tak mudah lah. Tak faham juga kadang-kadang tu. Sebab dia bukannya bahasa lisan, dia bahasa iman. Yang bagi makan Allah. Buktinya apa? Adanya bulan puasa. Cuba tengok buktinya. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman, diwajibkan atas kamu menahan diri kamu daripada makan dan minum. Apa maksud makan dan minum ni? Makan Allah punya, minum pun Allah punya. Allah bagi izin. Sebab tu bila puasa tak berani orang nak minum. Walaupun dia duduk seorang-seorang. Sebab apa? Allah punya, Allah bagi izin. Tak ada makan kan bulan puasa? Adakah maksud tak ada rezeki? Tak ada. Tak ada makan saja, rezeki ada, Allah ada. Jadi kembalikan. Di saat Allah uji tak ada makan, bukan bermaksud tak ada rezeki. Kena faham kat situ, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi, wana qasim wal ju', yakni lapar, dan juga kita sentuh juga semalam tentang perkahwinan. Yang syariat, makan, itu kerja, muamalat.
Lapar ni, makan ni kita boleh kaitkan dengan muamalat. Tu muamalah. Berurus niaga, lapar ni. Jadi muamalah fikih. Jadi muamalah ni kerja kan orang cakap nak cari makan. Kenapa kerja ni? Nak cari makan Ustaz, sesuap nasi. Bukan sesuap dah, bersuap-suap dah tengok dah. Tu bahasa. Cari makan, maka muamalah. Allah uji muamalah tu nanti. Bila kadang-kadang kita bermuamalah, tiba-tiba berkurangan muamalah kita. Sebagai contoh, fasa COVID-19 ni. Kan terkendala banyak muamalah kan. Ada yang sekarang ni sampai tutup. Ada hotel-hotel tu yang hebat-hebat, Holiday Inn, 40 tahun beroperasi tutup. Kan? Lepas tu di Pulau Tioman, Berjaya Resort tutup, 50 tahun beroperasi. Ada cabang-cabang muamalah yang tergugat dan terganggu. Allah nak uji lah. Allah nak uji. Selama ni kita ingat, kita yang menahankan perniagaan itu. Rupanya tidak. Allah uji yang muamalah. Kemudian Allah uji munakahat, perkahwinan. Ujian apa? Ujian kasih sayang. Ujian kasih sayang. Jadi, ini ujian kasih sayang. Lepas tu Allah uji pula tentang anak. Ujian kekuasaan. Allah uji tentang sakit. Itu ujian tentang penyembuhan. Jadi, setiap satu itu ada kaitan dengan keimanan. Sebenarnya, ini banyak lagi ni boleh dikaitkan. Dalam perbahasan yang akan datang nanti insya-Allah, dalam perbahasan tentang lisanul haq. Itu banyak saya kaitkan dengan tamsil yang melibatkan iman. Dia tengok kehidupan tapi syarahnya iman. Tengok hidup tapi syarah dia iman. Nampak contoh muamalah. Patut boleh perbahasan tentang muamalah lah kan. Tapi syarahnya akidah. Macam mana tu? Ini kita tengah syarah lah ni. Tok munakahat. Contoh orang duk bincang, duk kalut tentang ta'adud. Poligami. Sehingga huru-hara dia. Duk kira bahagi 2, bahagi 3, bahagi 4. Tiba-tiba dalam perbahasan hakikat kehidupan saya cerita tentang akidah, syirikkan Allah. Apa kena mengena Ustaz? Ta'adud berbilang-bilang. Ada. Jadi, perbahasan ni adalah akidah. Sebab tu ujian kehidupan. Ingat, kata kunci, ujian kehidupan. Ujian kehidupan itu akan menguji keimanan. Itu kata kunci. Ingat. Diuji pun tak mau sedar. Itulah Tuan Raji Sariza. Itu orang yang tak mau sedar, itu di luar radar. Dia di luar radar dia. Tak mau sedar tu kena tepuk, kena tampar 2-3 kali. Atau kena rendam dalam air kolah ataupun kita kapankan, kita bangunkan dia balik. Contoh. Tak apalah, kita doakan. Kita doakan insya-Allah. Mungkin nanti kita tengok, terutama diri kita lah. Kita pastikan diri kita juga Allah bantu untuk faham dan sedar. Nampak? Beli sampai tak ingat orang tamak nak simpan stok kat rumah. Kan saya pernah sentuh tentang ada orang share tentang beruk dengan manusia tu kan. Beruk tak berebut. Beruk tak berebut. Tiba tamu manusia, ya Rabbi, berebut. Tuan Azman kami, sekolah-sekolah dah mula nak buka Ustaz, tapi Mak Tafiz masih kabur. Ya, bukan sekarang Mak Tafiz. Tuan Azman, yang duk mengajar kat masjid-masjid yang sepenuh masa tu. Tapi itulah mahalnya nilai agama tanpa perlu minta-minta. Agama ni memang, dia kalau nak cerita buat agama, Ustaz kena ikhlas je Ustaz. Yang Ustaz cerita buat duit ni kan, Ustaz nak cari duit ni. Dia ingat bayar minyak tu pakai air kan Mak. Kan? Pakai air, kita orang ni makan daun enggak. Tapi orang, alhamdulillah lah, ujian lah untuk benar-benar yang penyampai agama, para asatizah semua ni. Di sinilah cabaran mereka untuk lihat keimanan bagaimana. Benar, tidak nafikan. Ustaz-ustaz yang full time mengajar kat masjid, sumber pendapatan tu. Tak boleh lah Ustaz. Apa tak bolehnya? Khidmat dia kan. Yang tak bolehnya kalau mengajar sebab nak duit. Tu tak boleh. Bak kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, pergi mengumbat orang sebab nak ambil duit. Tak boleh katanya. Riak, syirik katanya. Nak pergi berubat sebab nak ambil duit. Ni ambil duit sebab berubat. Dua benda beza. Ini kita ambil duit sebab baru lepas ceramah. Khidmat ceramah tu kan khidmat. Suara sampai lelang, tekak sampai terkeluar, masuk balik, tekak. Kadang-kadang nak bayar minyak, ulang alik.
khidmat dia lah. Jadi dibayar. Dibayar kerana khidmat, bukan kerana nak perdagangkan ilmu pun, tak ada. Tak, kita orang tahu, para asatizah semua tahu berapa besarnya nilai ilmu itu. Kan? Okey. Jadi ujian untuk perbetulkan niat balik. Dan kita buka sekolah bukan macam contoh sekolah saya, alhamdulillah, saya akan berusaha 29 bulan ni. Dan saya bagi tahu dekat pelajar-pelajar semua, dengan kat ibu-ibu, kat parent, saya cakap sekolah ni tak perlukan belajar, saya cakap. Sekolah ni tak perlukan belajar. Saya cakap tu terang. Jadi kalau nak, biar pelajar perlukan sekolah. Kalau tidak nanti kan banyak sungih ya. Kita ingat sekolah ni cah yuran nak duit. Tak ada, minta maaf. Kalau tak ada, tutup sekolah tu, habis cerita. Pergi belajar sendiri. Kan? Saya cakap kat pelajar, jangan ingat ustaz perlukan anda semua. Tu cakap. Ingat lagi. Alhamdulillah, kalau sekolah saya dah masuk tahun kedua lah. Mula-mula buka ada 13 orang. 13 orang tu lah terkidik-kidik. Dengan overhead lah, betul-betul overhead, atas kepala, nyari-nyari tak pancung kepala je. Saya cakap, ustaz tak perlu kan ni? Kamu semua tak perlu ada kat sekolah ni sepatutnya. Boleh berhenti sekarang. Siap bagi tawaran berhenti. Masuk tahun kedua, alhamdulillah, bertambah 2 kali ganda. Ni pun nak tambah lagi. Ini kerja Allah lah. Kerja Allah lah. Tak apalah, sabar je lah. Orang yang beriman dia akan sabar dengan ujian, insyaAllah. Sekolah mana ustaz? Saya kat Dana Alam. Boleh tengok. Sekolah Menengah Agama Integrasi Radatul Furqan, Semarang. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dan ambil KBT, Kemahiran Bersepadu Tahfiz. Dan saya ada tingkatan 5, 29 ni kan start lah. Walaupun Kementerian 24, jadi saya buat 29. Ada pelajar first batch untuk ambil SPM tahun ni. Boleh. Yang mana tahu tu boleh tanya tepi. PM tepi. Baik, senang beruntung, senang jemaah mata Allah SWT. Baik, jadi kita lihat. Okey, baik harta. Harta. Yang tadi kan dah sentuh bab sakit, bab kahwin, bab anak. Itu ujian keimanan. Ujian keimanan. Benar Puan Roslina B. Benda ni itulah, kita bimbang lah. Memanglah, kalau kita kaitkan dia ada nak bayar gaji cikgu, nak bayar rental sekolah semua. Tapi itu datang kemudian. Kita nak pendidik ni, dia kena jiwanya betul-betul tulen sebagai pendidik. Walaupun dia penuh dengan tanggungjawab yang perlu dibayar. Ini yang kena lihat, dan masyarakat perlu pandang benda sebagai satu perkara yang permudahkanlah urusan mereka sepatutnya. Takkanlah dia lah mengajar, dia lah mikir nak bayar, dia lah semua, dua lah semua. Saya nak sekolah, saya nak sekolah tu apa tu? Boleh. Untuk public nanti saya akan buka untuk semua ni. Yang mana area Shah Alam, Kelang, KL lah, kita akan buat kelas di sekolah nanti, insyaAllah. Saya jemput nanti ya. InsyaAllah. Bagi sikit masa lagi, boleh datang kat sekolah, kita buat pengajian. Berkitab. Yang ni online. Ini kita talaki depan-depan, insyaAllah. Pengajian Quran pun ada, insyaAllah. Boleh. Saya akan susun pengajian dewasa, kelas-kelas dewasa. Baik. Baik, okey. Terus harta, ada ujian harta. Itu sama syariat harta. Harta syariat nampak kan? Tapi iman ni apa? Usaha. Usaha tak nampak, harta nampak. Baik. Yang berdatang harta adakah usaha? Tidak. Yang berdatang harta itu adalah dengan kurniaan Allah. Haza min fa'li Rabbi. Ini semua kurniaan Allah. Walaupun kita ada usaha, tapi ingat, usaha tidak ada kuasa. Ingat, usaha tidak ada kuasa. Nampak? Kita ada usaha tapi tak ada kuasa. Ingat? Kita ada usaha tapi kita tak ada kuasa. Bab usaha ni pun kita kena hadam betul-betul. Sebab ujian. Kita ingat kita boleh berusaha 24 jam. La. Kita manusia. Kita ni penuh dengan kelemahan. Kena hujan, demam. Angin lebih sikit, angin. Kembung perut. Makan tak betul, mengagam perut. Kita ni lemah. Kenapa kita nak sandarkan pada kekuatan diri? Letakkan pada kekuatan pada Allah lah. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Itu ujian. Ada ujian, Allah uji dengan harta. Kita usaha tak mampu. Mungkin dulu muda-muda. Kita all out. Bila kita dah tak sihat, kita tak boleh usaha.
Tak bermakna tiada jaminan harta. Tidak. Allah jamin. Nampak? Jadi insya-Allah. Ingat, usaha tak ada kuasa. Usaha tidak ada kuasa. Untunglah yang dekat, saya jauh kulim. Allah Akbar. Tuan Naim ya, kulim nah. Tu dia Kedah. Tak apa. Nanti kita ada insya-Allah. Allah beri kelapangan, kita akan jumpa. Kita buat perjumpaan berkala. InsyaAllah. Baginya ada zon utara, zon selatan. Nantilah kita kumpul. Kita punya jemaah online ni. Kita berjumpa lah nanti insyaAllah di mana-mana tempat atau di masjid-masjid yang di area sana. InsyaAllah. Memang waktu PKP, sebelum last PKP tu hari, memang dah ada seorang sahabat kita, Tuan Syekh Sofian kita, yang buat page Sayang Ulama' tu. Saya cinta ulama', anak muda sayang ulama'. Dia dah susun jadual saya ke utara sana tu, belah Penang. Seminggu. InsyaAllah. Baik. Baik, sedang penonton sedang mata Allah SWT. Baik, harta itu kaitan dengan usaha. Ingat, walaupun usaha tiada kuasa. Usaha tak ada kuasa. Baik, jadi terus jiwa. Jiwa, Allah uji dengan jiwa, nafs. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kabarkan berita gembira bagi orang yang bersabar. Hasil tanaman, ini punca-punca. Dan ini juga dikaitkan dengan sumber. Cukuplah. Cukup buat sumber ini berbalik kepada iman. Iman. Balik pada iman. Iman. Sumber. Hasbiyallah. Bab-bab sumber ni, punca atau sumber, mestilah berbalik kepada Allah. Hasbiyallah. Wa ni'mal wakil. Wa ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Gitu. Jadi, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, jadi Allah kata dalam surah Baqarah 155 itu, Allah tutup dengan wa basyiris sabirin. Kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Nah, ini yang kaitan kita nak lihat bagaimana solusi untuk keluar daripada permasalahan itu. Semalam kita berhenti dengan bagaimana melihat kekuasaan. Ini dia. Kita masuk. Bagaimana ujian untuk melihat. Ujian untuk melihat kekuasaan Allah. Ujian untuk melihat kekuasaan Allah. Bagaimana dia katakan ujian untuk melihat kekuasaan Allah? Okey, baik. Di sini kalau kita lihat pada nota itu, saya tulis apa? Bila tengok kepada ujian atau musibah, pertama kita lihat dulu musibah. Bila sebut ujian, ini kita letakkan pada musibah. Allazina iza asabathum musibah. Okey. Baik, ujian atau musibah ni yang menimpa. Ini perhati baik-baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Perhati baik-baik, saya mohon perhatian kepada semua yang menonton pada malam ini. Baik. Sebab untuk kita melihat, fasa melihat kekuasaan Allah. Dia melihat ni, dia kena perhatikan baik-baik. Sebab melihat yang dimasukkan di sini bukan melihat dengan mata kepala. Melihat yang dimasukkan di sini adalah melihat dengan jiwa. Jadi bagaimana melihat yang disebutkan di sini adalah, yang dikatakan melihat di sini adalah melihat musibah dengan jiwa atau mata hati. Bukan dengan sakit hati ya. Sebab tu kita kena selesaikan bab-bab hati ni. Baik, ujian musibah yang menimpa. Baik, bila yang menimpa, maksud yang menimpa yang kena atas kita. Yang kena ataupun yang didatangkan.
Baik, itu ada dua. Ada dua. Yang ini pertama, susah. Yang kedua, senang. Ini ujian. Susah dan senang. Dan susah dan senang ini dipanggil keadaan. Atau kejadian. Ini susah, senang. Dalam bahasanya situasi lah. Kejadian tu berlaku di mana tuan? Kejadian tu berlaku di mana tuan? Kejadian, situasi. Baik. Musibah ni ada dua. Musibah senang, musibah susah. Biasa kita kait dengan susah dululah. Sebab susah ni cepat terkesan. Senang tak perasan. Ni susah dia terkesan. Senang tak perasan. Susah dia akan cepat terkesan. Bab senang dia tak perasan. Sedangkan ujian senang lagi bahaya. Sebab tak perasan yang bahaya tu. Ni terkesan. Terkesan Ustaz sebab susah. Terkesan dan tak perasan. Baik. Apakah kuasa Allah? Tu dia. Apakah sifat kekuasaan Allah yang kita takut sangat dekat susah ni? Adakah kita takut dengan keadaan? Tidak boleh. Jangan takut dengan keadaan atau kejadian. Keadaan, kejadian, susah, senang, atau bahasa mudah, ghairillah, selain Allah itu makhluk. Jadi, tidak boleh takut pada makhluk. Tak boleh takut pada makhluk. Tak boleh Ustaz? Tak boleh. Okey. Habis macam mana tak nak takut? Okey, sebab itu kita kena lihat apakah perkara yang tersirat yang menyebabkan kita takut sebenarnya. Itu bahasa, sebab tu saya suruh faham baik-baik, dengar. Maka, kalau kita lihat di sini, yang kita takut kepada susah ni, yang sampai terkesan ni, adalah kerana satu sifat yang dominan. Satu sifat yang menguasai susah sebenarnya. Apa dia sifat dia? Mudarat. Mudarat. Kita takut susah ni bukan takut susah sebenarnya. Kita takut mudarat. Sebab orang duk kaitkan mudarat saya Ustaz. Susah ni mudarat saya. Jadi yang kita takut itu sifat mudarat pada susah. Bukan takut susah. Saya ulang lagi sekali. Kita takut pada sifat. Kita atau manusia takut pada sifat yang panjang sikit ni, yang ada pada susah. Allah Ustaz, cara macam ni sekali kaji. Kenalah kaji. Allah suruh, afala yatafakkarun. Dok kita nampak susah, takut susah. Apa benda yang kita takut dengan susah tu? Ustaz, apa kalau ada awak, wallah alam, saya tak pandang. Baik, fokus dulu, wallah alam. Apa perkara awak tadahi, nanti saya jawab. Fokus pada ni dulu. Kita manusia takut pada sifat yang ada pada susah. Bukan takut susah, kena jelas. Kita bukan takut pada susah, tapi sifat yang ada pada susah. Oh, ya Allah, patutlah tak faham bab ujian ni. Rupanya dia ada tersirat dia. Ya, itu dia panggil hikmah tu. Jadi sifat apa yang ada pada susah yang kita takut sangat ni? Mudarat. Kalau tak kerana mudarat, kita tak takut susah. Wallahi. Betul tidak? Kalau tak kerana mudarat, tak takut kita susah. Mati akal bila takut susah, tak boleh nak fikir. Benar Tuan Azman. Sebab itu kita kena tengok kenapa? Apa yang menakutkan kita? Jadi kita takut pada sifat yang ada pada susah, bukan takut susah. Contohnya apa Ustaz? Contoh. Apa yang susah? Tak ada duit. Tak ada duit senang ke susah?
Tak ada duit, senang atau susah? Susah. Sekarang ni, kita dah nampak tak ada duit ni susah. Sebab apa susah? Sebab kita nampak mudarat tak ada duit. Matilah aku. Nampak tidak? Mudarat tak ada duit. Yang kita nampak mudarat tak ada duit. Bukannya susah ni. Kalau setakat tak ada duit susah, orang tak heran. Tapi mudarat tu ada. Mudarat. Tak ada duit mudarat. Matilah aku, matilah. Mudarat. Ya, mudarat. Mudarat. Jadi memang tak ada duit tu susah. Tapi yang lebih bahaya yang kita duk takut tu adalah mudarat. Atau contoh hutang. Hutang susah tak? Susah lah hutang. Mana ada senang hutang? Susah. Tapi orang takut ke dengan hutang? Orang tak takut dengan hutang tu. Beli kereta hutang, beli rumah hutang. Relax ke? Kalau takut dengan hutang, tak berhutang kita. Tapi kenapa takut dengan hutang? Lagi sekali, kita takut mudarat pada hutang. Ni kena faham baik-baik. Beza ya, takut pada hutang dengan takut mudarat pada hutang. Mudarat ni bila tak boleh bayar, baru datang mudarat. Bila aku tak boleh bayar, mudarat datang. Mudarat tak ada duit, bila kita tak mampu buat sesuatu perkara. Jadi mudarat hutang, bukan hutang. Kalau hutang tu mudarat, makanya semua benda lah habis. Jadi sekarang ni kita kena faham sifat dulu. Nampak? Jangan duk komen, payahlah ustaz, payahlah ustaz. Tak faham-faham. Sekarang malam ni kita faham. Ya, benar Tuan Azman. Mudarat inilah yang boleh sampai meragut, membunuh, merosakkan. Mudarat itulah yang akan memberi kesan kepada kehidupan. Jadi, yang kita takutkan itu adalah mudarat yang berlaku. Baik, caranya adalah kita lihat mudarat itu pada tempat yang sepatutnya. Jadi mudarat, okey, sekarang kita keluarkan solusi mudarat. Jadi semua dah faham. Yang kita takut mudarat pada susah. Baik, sekarang ni kita letak mudarat pada susah, betul? Betul tidak? Kita letak mudarat pada susah. Ini hikmah dia ya. Mudarat pada susah. Baik, sekarang ni kaedahnya, dengar perhati. Kaedahnya letakkan mudarat ni sifat kembali kepada pemiliknya. Kembalikan mudarat pada pemiliknya sebab mudarat ni bukan milik susah. Mudarat bukan milik susah. Mudarat milik Allah. Allah Akbar. Ni saya buka ni, siapa dapat? Tak dapat. Tak dapat dah nolong. Mudarat tu beban ke kesan? Dua-dua sekali Puan Fazilah. Mudarat tu boleh bagi beban dan kesan. Dua-dua. Sebab yang berkuasa tu mudarat, bukan susah. Yang menyebabkan jadi terkesan dengan susah itu adalah mudarat itu. Jadi, sekarang ni mudarat tu kita letak pada susah. Kita tengok susah tu mudarat dah. Mudarat tu pada susah. Sekarang ni, caranya adalah alihkan mudarat itu dengan kefahaman pada tempatnya. Kembalikan. Ini nama kembalikan. Bila kata musibah, perhati baik-baik. Bila kata musibah, apa kita sebut? Bila sebut musibah, apa Allah ajar? Al-Baqarah 156. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah. Dari Allah mudarat ini datang. Kepada Allah mudarat ini dikembalikan. Habis. Khalas. Titik. Dari Allah mudarat ini datang. Kepada Allah mudarat ini dikembalikan. Daripada Allah mudarat ini datang. Kepada Allah mudarat ini dikembalikan.
Innalillah. Sebab tu nama innalillah. Ya Allah, kau angkat mudarat pada susah ni, ya Allah. Baru betul. Jadi kita takut Allah lah sebenarnya. Bukan takut susah. Jadi ini dijawab oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Muka surat seterusnya. Hutang boleh, tapi niat nak bayar hutang sampai habis. Benar. Back to Allah. Mudarat tu kembalikan kepada Allah. Susah tu kita kena selesaikan. Ada pula Allah nak selesaikan. Allah angkat mudarat. Susah kau selesaikan lah. Kau makhluk. Aku angkat mudarat. Susah ada. Hutang ada. Mudarat tiada. Contoh. Hutang ada. Hutang ada. Allah ada kan. Ya ada hutang tak. Tapi mudarat tiada. Apa maksud tiada? Mana Allah angkat. Bukan kata mudarat tu sifat dia tiada. Sebenarnya ada mudarat. Yang ini yang hak. Ini yang mutlak. Mudarat itu mutlak. Sebenarnya hutang ni sifat dia tak ada. Tetapi ketika kita ada situasi hutang, maka kita meletakkan kembali, ya Allah, mudarat ini hanya pada engkau, bukan pada hutang. Maka Allah angkat mudarat. Bila kata Allah angkat mudarat, maka datanglah jalan penyelesaian. Memanglah kita juga kena selesaikan. Sebab Allah panggil ikhtiar. Tapi bagaimana nak ikhtiar kalau Allah kata mudaratlah engkau. Allahu Akbar. Allah kata mudaratlah engkau. Itu bukan kata hutang. Ada duit pun kalau mudarat, tertiarap dia. Sebab tu kita nak angkat mudarat. Macam mana nak tahu kesan mudarat? Dia memberi kesan buruk pada amalan, jiwa rosak. Mudarat ni. Mudarat itu memberi kesan pada jiwa dia. Tak tenang. Itu mudarat tu. Sebab tu bila ada hutang, bila dah mudarat, dia tak tenang. Sebab tu jangan serabutkan lagi dengan cari benda. Lepas tu angkat mudarat ni, ya Allah. Cabutlah benda ni, ya Allah. Dia kena macam tu. Dan nampak tak kuasa Allah kat mana? Nampak tak kuasa Allah dekat mana? Kat mudarat. Jadi tolonglah takut dengan mudarat. Jangan takut dengan hutang. Berapa hutang kamu? 100 juta. Kecil di sisi Allah 100 juta. Berapa hutang kamu? 1 bilion. Kecil di sisi Allah. Allah boleh angkat mudarat anytime. Bila Allah angkat mudarat, maka Allah beri jalan penyelesaian. Kecil di sisi Allah. Kecil di sisi Allah. Tapi kalau Allah letak mudarat, hutang kecil boleh jadi besar. Jangan main-main. Elok-elok tak ada hutang, ada hutang. Dah lah ada hutang, tak boleh bayar pula tu. Jangan main-main. Sebab tu saya letakkan pada para suami, jangan takut. Kalau Allah berikan tugas, tanggungjawab untuk memikul keluarga, tanggungjawab keluarga, jangan takut. Takut pada Allah. Takut pada mudarat itu Allah. Bukan takut dengan, saya tak ada duit Ustaz. Biarlah keadaan tak ada duit. It's okay. Clear? Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat dalam nota tu, cuba tengok dalam nota kan. Segala mudarat yang terjadi di dalam pelbagai sudut dan cara berlaku sehingga kita merasai kesakitan dan mudarat pada hati dan fizikal, maka wajiblah bagi kita yang kita beriman, muka surat 54, bahawa tiada lain yang mampu mendatangkan mudarat melainkan hanya Allah. Ini arti itikad. Bukan dengan susah. Masalah tu kecil. Ya Allah, perang badak aku bro. 313 orang lawan 1000. Tapi mintalah, ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha besar. Ya Allah, mudarat pada Engkau. Masalah ni tiada mudarat. Nafikan sifat pada benda. Boleh? Datanglah pengajian nafi dan isbat. Nafikan sifat pada benda. Tiada mudarat pada hutang. Mudarat hanya pada Engkau, ya Allah. Tiada mudarat pada susah. Mudarat hanya pada Engkau. Clear? Selesai masalah. Selesai masalah Ustaz. Yelah, mudarat dah balik pada Allah. Selesailah masalah. Yang susah tu selesailah kat sendiri.
Ya Allah, takkanlah nak bergolek datang tiba senang. Itu bukan manusia. Itu haiwan. Haiwan ya tak payah susah. Susah tetap. Itu ikhtiar berlaku. Awak ni susah tapi macam tak ada apa-apa. Ya tak ada mudarat. Okeylah. Ya Allah susahnya dia. Ya dia susah tapi mudarat tak ada. Allah dah angkat mudarat tu. Itu cara dia. Jadi sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Menafikan sifat pada benda. Mudarat dah tu sakit budak tu. Ya. Jadi sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Nafikan sifat pada benda. Nafikan. Nafikan sifat pada benda. Muka surat 54. Khair. Baik, kita rujuk boleh nota. Jadi, nafikan sifat. Ini nama melihat kuasa Allah. Bagaimana kita melihat? Melihat kuasa Allah dengan sifat dan namanya. Contoh, mudarat. La yadurru. La yadurru. Darra. Yadurru. Ya, satu. La, Nabi kata, la yadurru. Silap. La yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ni. Yang mana ini yang kita nak highlightkan. Yang mana tiada. Bila kata tiada mudarat, ini adalah nafi. Nafi sifat pada benda. Pada keadaan. Pada kejadian tadi. Apa keadaan dan kejadian tadi? Itulah susah. Apa susah tadi? Itulah hutang. Itulah harta. Buatlah apa masalah pun depan ni. Tiada mudarat pada harta. Tiada mudarat pada hutang. Tiada mudarat pada hutang. Tiada mudarat pada harta. Illallah. Mudarat hanya ada pada Allah. Titik. Boleh sedang penonton sedang mata Allah SWT. Ustaz, lepas tu nak buat apa? Nah, ini makam iman. Inilah namanya nak membina keyakinan. Apa guna berusaha tanpa iman di dada? Ragu je, usaha tapi masih ragu. Tak guna. Usaha tu pasti berlaku. Sebab kita kan manusia. Saya dah bagi tahu kan, manusia berusaha lah. Tapi kalau tak ada keyakinan, macam mana dia berusaha? Sia-sia je lah. Usaha tanpa yakin pada Allah, sia-sia. Sia-sia. Sebab tu orang beriman, itu tiada rugi. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu.
Kenapa Ustaz? Semua orang rugi. Iyalah, dia berusaha tapi tiada yakin. Malah salah pula dia letakkan usaha itu yakin pada usaha. Rugilah. Dia buat tapi masih tak yakin. Betul ke aku buat ni? Alah, rugi aku. Aduh, menyesal aku. Patutnya aku buat bisnes lain. Dah ruginya. Alah, ruginya. Aku dah terkahwin 2. Rugilah. Ada pula yang menyesal aku. Menyesal lah. Janganlah penat 2 ni pun dah pening tak payahlah. Tanya orang yang rugi buat apa? Gila tanya orang yang untung. Orang yang yakin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Amin. Anfazliana. Rugi kan? Rugi kau dia patut kahwin 4 terus. Luar biasa kahwin 4. Pening aku. Kata rugi kahwin 4. Baik tak payah kahwin kau macam ni. Lu kahwin 2 rugi. Nampak? Patutnya orang beriman tiada rugi. Sebab dia yakin. Sia-sia. Sebab tu apa yang kita bincangkan ni pasal membina keyakinan. Sebab tu jangan tiba-tiba nak berusaha. Sibuk nak berusaha. Yakin huru-hara lagi. Sibuk nak usaha. Puan Fazilah. Bolehlah. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmi syai'un fir'audi wala fis sama'. Itu doa. Bagus. Itu nama persiapan. Malah bila kita dah faham malam ni, insya-Allah Allah angkat mudarat lah. Insya-Allah. Susah ada. Susah ada. Allah akan adakan susah itu. Itu adat. Macam para Nabi dan Rasul. Para sahabat semua. Tengok ujian mereka. Lagi dahsyat dari kita. Tapi ada mudarat? Tak ada. Surakah bin Malik nak bunuh Nabi. Jadi tak ada. Nabi Musa AS nak dibunuh oleh Fir'aun. Siapa yang terbunuh? Fir'aun. Raja Namrud. Pemuda Al-Kahfi. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Ketika dipanggil oleh raja itu. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Baik. Kalau kamu tak ngaku aku ni Tuhan, aku bagi masa semalaman. Kalau tidak aku bunuh kamu. Maka itu jadinya mereka nyogok tu. Siapa yang hilangkan mudarat mereka? Allah. Susah ada, itu adat. Susah itu adat. Jadikan dia ibadat. Bagaimana? Lihat Allah. Bagaimana lihat Allah? Sifat yang menguasai susah itu. Baik, sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi maka wajib kita berlindung, ya dar, wajib kita berlindung pada Allah yang memberi mudarat agar kita selamat daripada mudarat. Syirik bagi kita pula terkesan takut pada benda. Syiriklah. Takutlah saya lah. Takut bendanya. Takutlah hutang boleh bagi mudarat. Tak boleh. Syirik. Nampak dah lah kita ada masalah. Allah uji. Kita syirik pula tu. Allahu Akbar. Tu jadi kelang kabut tu. Sakit, mudarat. Tak boleh. Sakit-sakit lah. Belum jadi mudarat lagi pun sakit. Kalau Allah kata, sekiranya Allah kata sembuh, sembuh lah. Walaupun dia sakit 20 tahun. Tak mudarat pun bagi dia, elok dia. Dia sakit-sakit tu lepas juga ke mana-mana pergi. Kan? Tu dia. Susah itu adat. Jadikan dia ibadat dengan melihat kekuasaan Allah. Jadi kalau susah, relax. Tenang-tenang dulu ya. Tarik nafas. Susah dah sampai. Ni susah ni. Macam nak tahu susah? Iyalah, banyak halangan-halangan kan dekat depan tu. Tapi, duk ulang lah. Tiada mudarat, tiada mudarat. Ya Allah, tiada mudarat pada susah ni ya Allah. Kau sedang uji aku ya Allah. Okey, baik. Bila begitu, dah tahu Allah yang bagi mudarat. Jangan buat-buat tak ingat pula. Bila Allah panggil solat, tolonglah cepat. Dah tahu dah Allah yang bagi mudarat. Bila Allah panggil solat, tolonglah cepat. Kejarlah masa untuk ibadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelang kabut. Ataupun fikirlah solat. Fikirlah ibadat. Fikirlah taat. Kerana yang mudarat itu Allah. Allah yang bagi mudarat. Kalau baca Fatihah untuk roh di sini, kalau mudarat boleh. Untuk mengelakkan mudarat. Bolehlah. Maksudnya Fatihah tu kan berhubung pada Allah. Boleh, boleh.
Boleh puan yang nak, tak masalah. Silakan. Baca Fatihah, baca 3 juzuk pun boleh. Okey. InsyaAllah. Anda ingat saya ada masa untuk masalah? Anda ingat saya ada masa untuk pening kepala dengan masalah? Kenapa Ustaz tak pening kepala? Mudarat tiada. Macam mana boleh tak ada? Minta pada Allah. Serah pada Allah. Serah mudarat pada Allah. Jangan serah susah pada Allah. Susah tu pada kita. Kita ni Allah jadikan susah. Susah. Ni satu bab. Ni. Surah Baqarah ayat 21. Dan 22. Cuba tengok ni. Allah kata, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Allah. Sembahlah Allah yang menjadikan kamu. Jadi Allah jadikan manusia untuk Allah. Okey, perhati baik, perhati. Ni penting ni, poin penting. Poin penting. Allah jadikan manusia untuk Allah. Allah jadikan dunia untuk manusia. Allazi ja'ala lakumul ard. Allah jadikan manusia untuk Allah. Untuk Allah jadikan dunia. Allah. Silap. Minta maaf. Allah jadikan dunia untuk manusia. Okay. Lihat kata kunci di sini. Ini daripada surah Al-Baqarah ni. Ni. Ya. Apa masalah jadikan manusia untuk dunia untuk manusia? Baik, di dunia apa sifat dunia? Susah, senang. Ni dah. Dunia ni kan ujian. Darul imtihan. Dunia ni darul imtihan. Tempat ujian. Allah uji apa? Allah uji susah, Allah uji senang. Jadi kata kuncinya adalah Allah. Perhati baik-baik. Allah jadikan susah dan senang untuk manusia. Tetapi Allah tidak jadikan manusia untuk susah dan senang. Macam mana nak faham tu? Nampak? Allah, perhati. Ini kata kunci ni. Jadikan susah, senang untuk manusia. Tapi Allah tak jadikan manusia untuk susah dan senang. Apa maknanya? Ini pengajian hikmah ni. Maknanya ketika Allah jadikan susah dan senang, memang untuk manusia. Tapi manusia untuk Allah. Bila kata manusia untuk Allah, maka tadi. Bila kata susah manusia, sini susah, sini Allah. Perbandingan ni saya buat tamsil. Susah, senang. Jadi jangan ikut susah ni. Jangan ikut senang tu.
Senang ni apa? Lalai. Susah ni merungut. Sebab memang adat susah dia akan merungut. Benda yang paling senang nak buat ketika susah, merungut. Perkara yang paling senang nak buat ketika susah, merungut. Perkara yang paling susah nak buat ketika senang, bersyukur. Nampak? Jadi bila kata manusia, tetaplah untuk Allah taat. Jadi, sekiranya Allah datangkan susah, manusia sabarlah. Susah kalau manusia untuk Allah, dia kena taat. Maka manusia kena sabar. Kalau senang, manusia kena syukur. Jadi, taatlah perintah Allah. Sebab manusia memang untuk Allah, bukan untuk susah. Saya susah lah Ustaz. Jadi tak boleh nak lewat, tak boleh nak solat awal waktu. Siapa kamu? Tu ayat dia. Kamu siapa? Ya, saya orang susah lah. Iyalah. Kamu susah. Tapi susah bukan untuk kamu. Kamu bukan untuk susah. Susah memang untuk kamu. Tapi kamu tu bukan untuk susah. Kamu untuk Allah. Maknanya, solatlah awal waktu walaupun kamu susah. Oh, begitu ya Ustaz. Dia ikutkan susah dia. Susah suruh bergaduh, bergaduh. Susah suruh dengki, dengki. Susah suruh curi, curi. Susah suruh marah, marah. Itu kan keadaan semua tu nafsu. Berbalik kepada Allah tu berbalik kepada tugas utama. Berbalik kepada tugas utama. Berbalik kepada tugas utama tu nampak tu. Manusia untuk Allah. Jadi bila kata untuk Allah, apa saja yang Allah suruh buat, tidak akan menghalang dia walaupun susah dan senang. Sepatutnya. Bukannya sebab senanglah saya sedekah. Dah. Sedekah ni susah pun kena sedekah. Sedekah apa? Masa? Tenaga? Jangan duk nampak harta je. Nampak? Suami saja yang yakin pada Allah. Dia cerita ni sekarang ni, siapa yang yakin, dialah dapat kesan dia. Jangan risaulah pasangan tak yakin. Jangan risau dengan keadaan pasangan yang tak yakin. Risaukan diri yang tak yakin. Risaukan diri kalau tiada keyakinan. Jadi sebab tu keyakinan ni kena letakkan pada diri dulu. Jangan sibuk nak yakinkan orang. Yakinkan diri dulu. Apa-apa keadaan, kalau pasangan masih tak yakin, boleh buat plan B. Tak ada masalah. Tapi kalau kita pun tak yakin, dua-dua jalan. Dua-dua Assalamualaikum. Dah susah lagi cari surah. Susah. Tu benar Tuan Raja Syaridah. Susah lagi cari penyakit. Tu kan dia. Susah pergi cari penyakit. Dah susah tu, carilah Allah. Sebab apa? Nak hilangkan mudarat. Hilangkan mudarat. Sebab tu tengah susah sekarang kan. Dengan COVID ni susah kan. Cari apa? Carilah ilmu. Carilah ilmu. Tambahlah kefahaman. Tengah susah lah. Paling baik belajar. Nantilah Ustaz, bila saya senang lah nanti. Nak tunggu, tengoklah senang tu bila. Time susah pun susah, time senang pun susah. Sebab apa? Allah bagi mudarat. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Risau kat suami sebab takut mudarat. Benar Tuan Khairul Aswad. Ini yang kena, duk masih nampak makhluk. Risaukan diri untuk yakin, tak payah risaukan orang lain. Ya. Kalau kita yang yakin, insya-Allah dia akan memberi kesan kepada keliling. Bila diri kita sudah yakin, insya-Allah dia memberi kesan kepada keliling. Soalnya kita pun tak yakin. Tu masalah tu nak yakinkan orang. Benar tu Haji Mak Muda. Jadi kalau nak Allah, sekiranya nak Allah angkat mudarat, maka kenalah taat. Sekiranya nak Allah angkat mudarat, sekiranya nak Allah angkat mudarat, sekiranya nak Allah angkat mudarat, maka kenalah taat. Maka
wajib taat. Cek apa? Cek apa? Kamera, bateri. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, sekiranya nak Allah angkat mudarat, maka hendaklah dia, maka wajib dia taat. Maka wajiblah dia kena taat. Jadi, kena faham perkara ni baik-baik. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair. Baik. Jadi susah senang apa pun keadaan itu ujian untuk Allah memperkenalkan dia. Nampak tak? Sifat. Jadi kalau kita lihat pada nota ini, kita melihat muka surat seterusnya. Jadi bukan takut pada pelbagai isu persoalan dunia yang mendatangkan mudarat. Tapi takutlah kita hanya kepada sifat Allah yang maha memberikan mudarat. Maka sebab itulah tadi kita dah bahaskan tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Sekiranya nak Allah angkat mudarat, maka wajib kita taat. Jadi insyaAllah, saya cukup setakat itu pada malam yang penuh barakah ni. Kita akan sambung pada perbincangan yang akan datang tentang bagaimana nak membina ataupun ketakutan, nak mengalihkan ketakutan yang sebenar. Ini dia. Bila kita dah faham, Allah kata dah, selagi mana, benar Puan Fazilah, selagi mana tak nampak solat, melambat-lambatkan solat, melengah-lengahkan solat itu sebagai satu masalah, maka Allah besarkan masalah dia. Dia tak nampak melambat-lambatkan solat, melengah-lengahkan solat satu masalah besar, maka Allah besarkan masalah dia. Allah bagi mudarat. Allah biar mudarat dia. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Plan B macam mana? Plan B nanti kita buat bincang. Plan B kita buat bincang. Buat bincang plan B ni. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Maka mari kita lihat seterusnya. Baik, insyaAllah kita buat kesimpulan pada malam yang penuh barakah ni. Habis dah kita. Jadi, kalau kita lihat pada nota itu, pada muka surat, seterusnya muka surat 55. Edisi yang lama muka surat 43. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi, kita akan sambung kepada membina ketakutan yang sebenar ataupun ketaatan yang sebenar itu adalah kembalikan hati dan jasad untuk takut hanya kepada Allah. Menjadikan setiap ujian yang berlaku dalam hidup ini, bukannya dengan kita takut kepada masalah dan ujian. Makanya orang mukmin itu adalah dengan takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya dan juga merasa gerun di dalam hatinya akan segala kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gerun. Dia kena ada gerun rasa. Kena ada gerun dalam hati kita. Allah yang buat kita susah tu dengan, kalau Allah yang datangkan susah dan lagi bahaya Allah datangkan mudarat. Jadi kalau Allah tak bantu kita, tak selesai masalah kita. Itu namanya berusaha lah macam mana pun. Kalau Allah tak angkat mudarat tu, sampai ke sudah tak selesai masalah. Jadi ingat tu. Plan A pun tak lepas lagi Puan Sabri. Tu dah bukan plan A, plan pun tak ada lagi. Masalah tu. Tak apa. InsyaAllah kita buat bincang tadi. Pertama sekali kita buat bertenang dulu. Kemudian baru buat bincang. Baru nampak plan. Macam-macam plan nanti Allah ilhamkan nanti insyaAllah. Baik. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kita akan berhenti dekat muka surat 55 perenggan yang bawah. Kita akan bincangkan bagaimana langkah seterusnya
yakni nak membina ketakutan yang benar-benar berpusat kepada Allah agar Allah angkat mudarat. Biar Allah angkat mudarat. Allahu Akbar. Mudarat ni boleh ada pada senang ya. Saya nak bagi tahu mudarat ni boleh ada pada senang, boleh ada pada susah. Jangan ingat senang tak ada mudarat. Senang boleh duduk pada mudarat, mudarat boleh duduk pada senang, mudarat boleh duduk pada susah. Ingat. Mudarat ni sifat Allah. Allah boleh letakkan kat mana-mana yang Allah nak. Jangan ingat senang tak ada mudarat. Jangan ingat. Kalau Allah nak nak bagi pengajaran kat seseorang itu, di saat senang Allah bagi mudarat. Siapa? Itulah Qarun. Qarun senang. Mudarat tidak? Ya. Apa dia? Sombong. Terhijab dia. Tenggelam dia. Fir'aun. Senang tidak? Senang. Menguap pun tak ada, mengantuk pun tak ada, bersin pun tak ada. Hebat benar dia. Mudarat tidak? Mudarat. Kemana dia? Tenggelam. Mati lemas. Namrud. Mudarat. Duk tension. Mati tension dengan serangga ni. Ada katakan nyamuk, ada kata lalat kat hidung. Mati tension. Main-main. Nampak senang. Tapi hidup tidak tenang. Itu mudarat ya. Nampak senang tapi hidup tidak tenang. Itu mudarat ya. Hati-hati. Nah, okey. Baik, jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Ya. Habis dah, Mak Umi. Dah habis dah. Nak tutup kedai dah kita. Nak tutup kedai dah kita. InsyaAllah besok kita sambung lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak atas penglibatan daripada semua para jemaah mata Allah sekalian. Terima kasih atas perhatian yang diberikan, tumpuan yang diberikan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mudah-mudahan Allah tambah keyakinan dalam hati kita. Allah tetapkan keimanan kita. Allah tambah keyakinan kita. Supaya kita mampu benar-benar hidup dengan Allah SWT. Melihat benar-benar kekuasaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita ganjaran yang sebaik-baiknya insyaAllah. Amalan yang sebaik-baiknya Allah pilih semua yang menonton pada malam ini dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih, farah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.